Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan yang mulia dan ibu-ibu yang mulia, berkumpullah seluruh manusia ni untuk melakukan sesuatu yang Allah tak mau dia berlaku. Takkan boleh berlaku. Bukan satu manusia, bukan dua manusia, seluruh manusia berkumpul. Seperti mana hari ini berkumpul memikirkan macam mana nak memberhentikan COVID-19 ni. Takkan boleh, melainkan diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang membuat segala benda berlaku ialah Allah. Allah bagi izin kita untuk melakukannya, baru dia boleh berlaku. Allah tidak izin kita melakukannya, walau seluruh manusia berkumpul, dia tidak akan berlaku. Jadi tiada yang berkuasa melainkan Allah. Satu orang manusia tak ada berkuasa, 10 orang tak ada berkuasa, seluruh manusia berkumpul tak ada kuasa. Jadi tiada yang berkuasa. La ilaha illallah tu maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Juga bermaksud tiada berkuasa melainkan Allah. Juga bermaksud tidak ada yang ku cinta melainkan Allah. Juga bermaksud tidak ada yang boleh beri faedah, tidak ada yang boleh bagi bahaya melainkan Allah. Juga bermaksud tidak ada yang tahu melainkan Allah. Juga bermaksud tidak ada boleh menaikkan dan menurunkan, menghina dan memuliakan melainkan Allah. Dan begitulah tafsiran daripada kalimah. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan itu sendiri tiada yang boleh buat apa saja. Dengan perintah jadi, maka jadilah. Itulah Tuhan kita Allah. Dia menguasai seluruh langit dan bumi dan antara keduanya. Jadi dia mencipta segalanya, maka tidak ada Tuhan melainkan dia, kerana tidak ada seorang pun selain Allah boleh mencipta segalanya. Jadi dia memiliki segalanya dan dia Tuhan untuk segalanya. Dia adalah Tuhan untuk seluruh manusia dan apa saja yang ada, yang diciptanya lah, termasuk jin dan malaikat. Jadi bagaimana nak lawan Tuhan tu? Samad Yazid nak lawan Tuhan, adakah mungkin? Adakah patut Yazid jadikan bini dia mengatasi Tuhan tu? Dia cakap tak ada, tapi dia ikut cakap bini dia. Jadi Allah bagi tahu, memang kau tak cakap bini kau Tuhan kau, tapi kau ikut cakap bini kau dan tak ikut cakap aku. Jadi Yazid ni, walau dia cakap tak ada, tapi dia buat. Dia mentuhankan bini dia, sebab dia mencintai bini dia lebih dari Allah dalam hati dia. Ditunjuk dengan perbuatannya, dia tinggalkan kerja perintah Allah, dakwah kan, kerana disuruh oleh bini dia. Kita tak payah cakap bini kita Tuhan kita, tak payah cakap duit Tuhan kita, kita tak payah cakap kerja Tuhan kita. Tapi bila kita ikut kehendak duit,
iaitu untuk disimpan kendak, ya, maka duit tu jadi Tuhan dia. Orang yang suka simpan duit, orang yang percaya duit tu akan beri faedah pada dia. Kalau tak ada duit, dia akan dapat bahaya. Jadi bila satu orang percaya duit bagi faedah dan tak ada duit akan datang bahaya, duit Tuhan dia lah. Tak payah cakap duit Tuhan dan sembah duit. Itu namanya mempersekutukan Allah dengan duit. Semua orang tak kata duit Tuhan dia, tak ada orang. Tapi semua kata kalau tak ada duit, aku tak boleh hidup. Sufyan kata, aku tak ada duit, aku tak boleh hidup. Aku mesti cari duit. Kalau satu orang mau aku berhenti kerja untuk keluar jalan Allah yang disuruh oleh Allah, aku kata aku tak mau. Aku tidak tahan Allah. Sebab aku mau kerja cari duit. Jadi kerja Tuhan dia dan duit Tuhan dia. Dan majikan dia Tuhan dia. Rashidi kata, aku mesti cari duit. Kalau tak ada duit, siapa nak bagi makan pada anak bini saya? Dia tak cakap duit Tuhan, tapi dalam hati dia, duit Tuhan dia sebab dilihat dengan perbuatan dia. Dia tak mau keluar jalan Allah. Dia tak mau belanja duit dia. Dia mau keluar tapi duit tak mau belanja. Saya mau hutang dengan orang, lepas tu saya dengan bijaknya saya tak mau bayar. Dengan cara begitu saya tak belanja harta saya, belanja harta orang. Selamatkan. Itu juga antara tanda-tanda orang percaya duit Tuhan. Jadi untuk hilangkan percaya duit Tuhan, kita kena belanja duit tu untuk Allah. Itu saja. Kita kena belanja duit itu untuk Allah, maknanya atas perintah Allah. Diberi kepada, kata Allah, beri kepada orang miskin, fakir, musafir yang dalam kesusahan, anak yatim. Menebus tawanan perang, yang perang untuk yang jihad, maksudnya yang memerangi orang bukan Islam kerana dia telah mengisytiharkan perang ke atas kita. Kerana apa dia mengisytiharkan perang? Kerana kita ajak dia mengucap. Macam Sufyan, Tuhan dia kerja dia. Dia tak cakap, tapi saya nak beritahu dia. Tuhan dia adalah duit, Tuhan dia adalah kerja. Jadi Sufyan tu walau dia pun mengucap kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi tak masuk dalam hati dia, kat mulut aja. Dalam hati dia bukan Allah Tuhan dia. Dalam hati dia kerja, duit, isteri, anak, semuanya. Jadi itulah namanya orang dunia. Jadi kalau dia mati dikenal oleh malaikat langit dan semua sebagai orang dunia, busuk roh dia. Roh dia berbau busuk. Tak ada siapa nak menyambut kedatangan roh dia. Kenapa tak nak? Busuk. So dicampaklah. Jadi Sufyan kalau mau roh dia busuk, maka janganlah dia bertuhankan Allah dalam hati dia, kat mulut dia. Saya mengucapnya macam orang munafik begitu. Kami mengucap ni untuk menipu orang Islam, untuk menipu Nabi Muhammad dan menipu Allah. Jadi kata Allah, alangkah bodohnya mereka ni percaya yang boleh menipu aku yang maha tahu. Maha tahu apa yang ada dalam hati-hati manusia ni. Tak boleh tipu dia. Namun hipokrit ni kerana mereka orang tak percaya Allah, mereka mengucap kalimah tapi bukan untuk menjadi orang beriman, untuk menipu Muhammad SAW dan orang Islam. Jadi Allah beritahu, mereka boleh tipu kamu dan boleh tipu orang Islam, tapi tak boleh tipu Allah. Jadi dia buat rancangan untuk mendatangkan kesusahan
kepada Nabi SAW. Mereka berbincang tiap malam dengan yakin rancangan mereka boleh berjalan. Mereka lupa tak ada yang boleh buat apa rancangan pun berjalan. Tak ada siapa boleh memberi mudarat pada siapa pun melainkan Allah izin. Mereka buat benda sia-sia. Akhirnya Nabi tak mati, Nabi tak gagal, Nabi tetap berjaya. Kerana yang buat kita berjaya atau gagal tidak ada lain melainkan Allah. Jadi orang yang percaya selain Allah bagi berjaya gagal ni orang yang tidak bijak, bodoh, yang tidak tahu, jahil bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi benda ni tak jadi kepercayaan kita sebab kita tak cakap benda ni. Cakap pun tak masuk. Sebab apa? Dalam semua ada. Tak mau korban. Kan? Jadi bagaimana nak masuk? Duit ada kat dalam, kerja ada kat dalam hati. Macam Rasidi. Dia buat tak kerja, dia cakap ya, tapi tak masuk. Satu yang tak cakap, itu dah satu hal lah, memang tak masuk lah. Yang kedua, bercakap tapi tak cinta Allah tu tak masuk sebab korban tak ada. Dia nak cakap je, korban tak ada. Tinggal bini, anak, kerja tak nak, korban harta, masa tak nak. Korban diri tu makna korban ego je lah. Malu. Apa orang kata? Saya ni orang besar, ustaz. Saya ni orang kaya. Takkan pula saya nak pergi rumah ke rumah. Semua orang kat sini kenal saya sebagai orang alim, sebagai orang ialah ternama. Takkan saya nak pergi pula memohon mereka masa macam peminta sedekah. Tentu saya tak nak. Nanti mungkin orang tu tak nak bagi masa, dia marah saya lah. Mana boleh saya menahan tu? Saya tak boleh dimarah. Saya orang besar. Siapa berani nak marah saya? Macam Rasidi, dia tak boleh dimarah. Besar lah. Sebab dia rasa besar. Jadi bahasa besar tu tak pernah keluar daripada hati dia. Sebab bila dia marah, dia marah balik. Yang dia pergi, yang satu lagi tak nak pergi langsung. Satu ni dia pergi jawab, bila orang marah, dia marah orang tu. Jadi mana nak keluar? Jadi dalam hati besar ni ada je kat diri dia. Cuba kita lihat betul-betul apa yang besar dekat Rasidi tu. Selain daripada nafsu dia. Nafsu dia yang kata saya besar. Tapi dia tak besar. Siapa pun tak besar. Yang besar hanya Allah. Jadi merasai diri besar ni adalah kesalahan yang besar. Merasai diri besar ni, diri mulia, diri ternama, ini benda besar. Dosa besar. Kerana mempersekutukan Allah, membagi divinity kepada selain Allah. Ketuhanan, divinity kepada selain Allah. Rasidi memberi divinity, ketuhanan kepada diri dia, kepada duit dia, kepada kerja dia. Jadi Yazid memberi divinity kepada isteri dia, pada anak dia, pada duit dia. Jadi mana kalimah tu nak masuk? Jadi kerja mengajak manusia kepada Allah atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ni kena dibuat dengan korban diri, masa dan harta. Dan kena dibuat dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak sukakan Allah, sehingga Allah suka. Jadi kena dibuat dengan ilmu, dengan cara Nabi. Yang ini dengan korban diri, masa dan harta. Ini yang menyebabkan banyak yang tak nak buat. Orang Yahudi, bila Nabi-Nabi mereka ajak mereka buat kerja dakwah ni, Nabi Isa, dia tak nak.
Dia tak nak korbankan harta diri. Mereka sangat cinta pada harta. Mereka tak nak bagi masa sebab mereka nak kerja. Hari-hari dia nak kerja. Isa AS suruh dia bagi masa, dia kata tak mau. Suruh bagi harta, lagi tak mau. Macam kita juga lah. Macam Sufyan, macam kaum Yahudi dulu. Kristian kata, saya boleh bagi masa 45 minit sehari, tak lebih. Lebih tak boleh. Kalau dia cuti pun, dia tak mau juga. Sebab dia nak jalan-jalan pula. Makan-makan, bawa anak-anak, takkan nak buat dakwah pula. Jadi masa tak nak. Lepas tu ego diri, saya orang besar, saya ada image, ada maruah, ada wibawa. Saya tak boleh dimarah. Bila dimarah, wibawa saya hilang lah. Saya punya maruah diri, kata Rashidi, hilang. Apa maruah diri dia dapat? Dia sendiri yang meletakkan harga pada maruah dia. Tapi satu orang yang boleh korbankan maruah dia untuk Allah, Allah suka lah. Siapa yang boleh korbankan harta dia untuk Allah, tentu Allah suka. Siapa yang boleh korbankan masa dia untuk Allah, Allah suka. Dan dalam hati dia bukan nak dapat dunia. Itu dengan ikhlas. Bukan nak dapat nama, tapi untuk menyukakan Allah. Lagi Allah terima lah. Dengan cara yang Allah suka, cara Muhammad SAW. Jadi kerja mengajak manusia kepada Allah atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan mencegah kemungkaran ni sangat berat bagi orang yang mencintai dunia. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Mereka-mereka ni orang yang tak mau bagi zakatnya, apalagi sedekah, dan akan menghalau orang-orang miskin dan kata jangan bagi. Kenapa kita nak bagi duit kita pada dia? Saya makan KFC, McDonald pun saya tak nak untuk menyimpan duit. Ada satu orang, dia kata abang saya jutawan, dia kerja Petronas. Dia sangat kedekut. Dia tak ada makan McDonald, semua berkira untuk mengumpulkan duit untuk dapat jadi jutawan. Dan perkara bukan tak real, it's real. Ada orang yang sudah mabuk, seperti mamak yang kita lihat di Malaysia ni, semua jenis tu, kumpul duit. Jadi amalan mengumpul duit, menyimpan duit, mengira duit, memasukkan duit dalam tabung fix kredit, itu semua amalan-amalan orang mencintai dunia. Mencintai dunia ni, harta diri, datang masuk bila kita tak mau guna dia untuk perintah Allah. Jadi Allah bagi kita perintah-perintah tu untuk kita, cinta dunia hilang daripada hati kita. Barulah cinta Allah, kalimah yang mulia tu boleh masuk dalam hati kita. Kita tak mau buat tu, dia tak boleh masuk. Ada tak mana-mana ustaz mengajar macam saya mengajar? Tak ada. Sebab itu mereka-mereka yang mencintai dunia ni tak ada masalah duduk majlis ilmu. Sebab ustaz akan bagi tahu perintah ni, dia akan tutup. Sebab apa? Dia sendiri tak buat. Dia sendiri tak tahu. Maka perintah berkorban, berjihad jalan Allah ni dengan harta dan diri ni disembunyikan. Disembunyikan daripada umum. Sebab mereka sendiri tak mau buat. Mereka sendiri mencintai dunia. Mereka mengajar hanya sebagai profession atau career untuk dapat duit tambahan daripada kerja mereka sebagai
apa-apalah. Dan menggunakan karier tu, kedudukan tu untuk menambahkan keyakinan kepada orang bahawa mereka orang yang baik, yang benar. Tapi mereka bukan orang benar. Kerana mereka semuanya berceramah, mengajar untuk duit. Tak beza dengan kerja lain, juga untuk duit. Mereka yang kata saya bekerja kerana Allah. Kalau dia bekerja untuk dapat duit, dia bukan kerja untuk dapat Allah. Dia orang yang nak dunia, bukan nak Allah. Macam Sufyan ni, dia orang dunia. Apa dia nak? Dunia. Dia tak nak taat perintah Allah kerana nak dunia. Jadi macam mana dia namanya orang Allah? Orang Allah tak mau taat perintah Allah, belanja harta dunia. Sufyan tak mau belanja harta dunia untuk taat perintah Allah. Pendi tak mau. Jadi dia namanya orang dunia. Orang dunia ni dia nak dunia, apa pun nak dunia. Kalau bersedekah supaya jadi orang kaya. Kalau naik haji supaya dapat nama. Kalau dia semayang untuk masuk surga. Dia tak kira terima ke tidak. Kalau dia berdoa, murah rezeki, panjang umur. Kalau dia berdoa, dia nak dunia je. Bagi aku kaya, bagi aku duit. Dia tak ada doa. Allah kata, doa, bagilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maksudnya bukan Allah suruh kita minta dunia tu. Nama je kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa sangat gemilang tau. Allah bagi tahu ni doa kamu kena baca waktu ukuf di Arafah waktu haji. Dan juga ketika kamu tawaf di Kaabah. Doa ni antara ukuf Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Ini bukan minta dunia. Ada orang kata ini doa minta dunia. Dia cakap dunia pun tak juga. Bukan akhiratnya. Sebab Allah minta. Allah suruh kita doa ni. So dia gunakan perintah suruh doa ni sebagai perintah untuk minta dunia. Sebenarnya mereka ni orang dunia yang tak faham Quran. Allah tutup hati mereka dari memahami Quran. Kalau diterang pun macam saya ni, lepas tu dia tak faham. Macam Yazid ni, dia tak faham ni. Doa tu meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bukan minta dunia. Ditafsir sebagai minta dunia oleh orang dunia lah yang tak faham. Allah tak bagi dia faham Quran ni. Macam mana nak faham? Hati penuh dengan dunia, cinta dunia. Jadi kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maknanya apa saja kita dapat, Allah letak kebaikan dalam tu. Baik buruk dari Allah. Bukan baik dari Allah, buruk dari selain Allah, tak. Buruk baik dari Allah. Jadi kita minta Allah bagi kita dalam apa saja Allah bagi kita kat dunia ni kebaikan. Pada orang buruk, pada kita kebaikan. Benda buruk pun dalam tu Allah letak kebaikan. Macam tu lah. Tapi bukan dalam benda kita duduk di dunia ni, buruk pun, baik pun keburukan. Ada duit banyak pun keburukan. Ada bini dua pun keburukan. Ada kerja besar pun keburukan. Bukan macam tu kita mau. Kita mau Allah bagi kebaikan dalam apa saja Allah bagi kat kita di dunia. Dan di akhirat, tak masuk neraka, masuk syurga. Itu namanya. Kebaikan akhirat tu masuk syurga. Tak ada lain dah. Jadi Yazid, kalau dia diberi duit, adakah untuk dia dapat kebaikan? Itu. Ada orang kata, ada duit pun susah. Tak ada duit pun susah. Maknanya, dia ni orang yang diberi keburukan.
di dunia. Bini satu pun susah, bini dua pun susah. Ini orang yang diberi keburukan. Saya kahwin dengan doktor, saya kahwin dengan doktor susah, saya kahwin dengan cikgu pun susah. Macam Halim. Mesti Halim ketawa. Ingat juga doktor dengan saya. Kenapa Allah ingatkan saya dengan Halim? Sebab dia buat baik kat saya. Dan dia bila musim durian dulu, dia masa tu je lah dia ingat. Sekarang masa musim durian baru ni dia tak ingat saya. Allah tak ingatkan. Bukan dia tak ingat, Allah tak ingatkan. Allah ingatkan dia dengan orang lain. Jadi durian baru ni dia bagi kat orang lain lah. Dan dia tak datang sini bagi dia. Musim durian baru berbunga dia kata. Yang dulu dah habis, sekarang baru berbunga bulan Julai baru dapat. Tak tahu kalau Allah ingatkan dia lagi. Kalau tidak, tak juga dapat saya. Bukan sebab dia nak bagi, Allah buat dia bagi kepada saya. Ingatkan kat saya. Kalau dia tak, durian tu tak sampai. Dia tak ada kuasa nak bagi durian tu kepada saya. Yang berkuasa memberi faedah, bahaya, manfaat, mudarat Allah. Ini kita kena percaya. Orang yang tak percaya ni, dia tak faham ni. Dia ingat macam Sufyan, banyak duit faedah. Macam Rasidi, macam Yazid, kalau banyak faedah. Kalau buruk, kalau buruk tak ada duit. Tapi Allah boleh letak dalam tak ada duit faedah. Faedah maksudnya tak ada susah hati, tak ada. Ada. Satu orang susah sangat bila tak ada kerja, susah hati. Bila dia kerja, susah hati juga. Jadi dia kata ada kerja pun susah, tak ada kerja pun susah. Tanya dengan Azri, bila dia banyak ada kerja, dia susah hati tak? Azri jawab, bila tak ada kerja lagi susah. Jadi mana kebaikan dia? Tak ada kebaikan lah tu. Itu makna dia tak dapat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah tu tak kabul. Yang bini satu pun susah, bini 4 pun susah, itu pun tak ada. Yang ada kerja besar dengan kerja maksudnya kurang duit pun dua-dua susah. Jadi akhirnya dia kata, hidup aku ni tak pernah senang. Lepas tu bila di akhirat, baru berdiri depan neraka je dah susah. Kalau ditanya dia, pernah tak kau dapat senang? Dia kata tak pernah, tak pernah. Lupa habis. Sufyan bila dia di depan, duduk berdiri atas depan neraka, ditanya kat dia, hilang semua. Kita tak payah masuk depan neraka, kat dunia je. Satu orang sebelum Covid ni gaji dekat 30,000. Ya, macam pilot, macam pilot Air Asia. 30,000, 20,000. Tiba-tiba Covid, tak ada kerja. Berapa banyak yang bunuh diri. Masa dia ada 30,000 dulu pun tak senang juga hidup dia. Kenapa manusia 30,000 dia rasa tak senang? Sebab dia rasa tak cukup. Macam-macam benda dia nak buat dengan 30,000 sebulan itu. Hutang sana, hutang sini, beli tu, bayar bulan-bulan. Sekali bila tak ada duit, sana minta bayar, situ dia dah jadi. Ada 30,000 pun susah, tak ada lagi lah dia susah. Last dia bunuh diri dia. Ingat hilang susah, bukan hilang susah, tambah susah lagi. Jadi orang yang yakin salah ni, dia tak akan pernah senang. Sebab amalan dia tak pernah baik. Susah senang tu datang dari Allah. Allah bagi orang yang amal dia tak pernah baik ni, sama ada dia banyak duit atau tak banyak duit, dia hanya diberi duka cita je. Lain tak ada. Dia diberi keburukan. Itu dia. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah ni hanya berkesan. Maksudnya,
bila Allah kabul doa kita? Allah tak kabul doa kita kalau kita orang yang Allah tak suka. Kan? Kedekut. Allah sangat tak suka dengan orang kedekut. Macam Rashidi. Kan? Kedekut masa, kedekut khidmat, kedekut duit. Semua kedekut. Bukan kedekut duit je. Rashidi nak guna masa dia hanya untuk dia je. Kan? Dia tak nak guna untuk orang lain. Datangkan faedah pada orang lain, tak nak dia. Datangkan faedah untuk diri je. Tengok Facebook, YouTube. Amisab yang nak diurut tu pun dia tak sedia. Dia masih dengan apa dia nak. TikTok dia. Itulah dia punya perangai. Rashid Samad Yazid kata Rashidi tu pemurah bila dia ada duit. Itu bukan pemurah. Dia tak tahu siapa pemurah. Pemurah ni tak ada duit pun orang bagi duit je. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, amal buruk kita ni membuat Allah tak suka kita. Bila tak suka, tak kabullah doa kita. Dan doa pun tak dibuat dengan betul untuk sukakan Allah. Ikhlas tak ada. Jadi akhirnya kita dapat buruk aja dalam apa yang kita dapat. Sama ada kerja atau tidak. Sama ada duit atau tidak. Sama ada bini atau tidak. Susah aja. Sampailah kita mati. Mati kita dapat susah. Kita tengok malaikat maut tu, muka dia yang bengis, semua senang hilang. Ada sikit senang pun hilang. Masuk kubur lagi kena soal, tak boleh jawab. Kita ingat bilalah nak datang kiamat. Pergi padang mahsyar susah. Nak tunggu dihisap susah. Minta supaya disegerakan. Masuk neraka susah lagi. Bagi tahu saya apa yang kita dapat dengan memuaskan nafsu kita kat dunia ni. Tahu pun kita memuaskan nafsu kita di dunia kerana kita ingat tak ada kehidupan selepas mati. Kita memuaskan nafsu kita di dunia ni sebab kita percaya kehidupan hanya dunia, tak ada lagi. Kita tak percaya hari kebangkitan kita akan dihisap, kita akan ditanya sebab kita tak percaya hari akhirat. Kita percaya hidup ni hanya sampai saya mati. Lepas tu tak ada hidup lagi. Tapi bila dah nampak semua apa yang dia tak percaya tu benar, yang dia tak percaya kat dunia tu, baru dia kata, oh Allah, kembalikanlah aku di dunia supaya kali ni aku takkan lagi tak percaya dengan kau. Aku takkan lagi tak taat pada kau. Tapi Allah kata mereka tu orang yang penipu. Orang yang suka menipu. Dalam hidup dia dunia pun suka menipu. Nak cari dunia. Jadi tak boleh dipercaya. Dia cakap, hidupkan aku balik kat dunia. Dia supaya aku beriman pada kau. Allah kata dia penipu. Kalau balik hidup dia lagi, dia akan jadi macam dia dulu. Itu sebab tak ada siapa pun dihantar balik ke dunia. Orang-orang yang dapat, orang-orang muttaqi, orang-orang takut dengan Allah, dia dapat syurga. Apa pasal dia nak balik kat dunia ni? Dia nak balik kat dunia ni sebab syurga tu jauh lebih baik. Syurga tu jauh lebih baik dari dunia ni. Jauh lebih baik. Takkan nak ya Allah kembali kami kat dunia? Tak ada. Yang minta kembali kat dunia semua penipu juga. Semua yang bodoh, maknanya yang ditipu oleh dunia. Yang ditipu oleh dunia semua nak balik. Takkan dia dulu ditipu balik-balik kat dunia tak ditipu lagi. Dia orang yang bodoh, orang yang menipu diri dia, menganiaya diri dia macam Sufyan. Tak mau ikut Allah dan Rasul. Jadi bila dia menipu diri dia, menganiaya diri dia, sekarang bila mati dia tengok, baru dia nak benar bertaubat. Dia kata minta balik. Allah tahu bukan
Allah bukan tak tahu hati orang tu. Allah tahu semua hati. Allah tahu yang dia ni penipu. Dan balik ke dunia akan jadi macam dulu juga. Bukan macam kita. Oh, ya ke? Kau nak balik kat dunia, kau akan betul. Allah tahu kita penipu macam Sufyan. Dia tak boleh tipu Allah. Kalau Allah tanya di padang mahsyar, kamu buat semua ni, aku kan dah bagi nikmat kat kamu, apa kamu buat dengan nikmat? Ya, aku berjuang jalan kamu. Kata Allah, kamu penipu. Sih. Rashidi kata, aku buat dakwah untuk sukakan kau. Allah kata, kamu penipu. Kita tak payah nak tipu Allah. Jangan kita tipu dia. Dia maha tahu. Kita yang ingat Allah boleh ditipu, macam orang munafik, itulah nama orang bodoh. Kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh buat niat tak ikhlas. Sebab Allah tahu. Jadi, kalau kita buat kerja ni dengan menipu, sampai hari ni kita tak jadi orang beriman bermasalah. Katakanlah kita buat ni untuk dunia kan. Tak ada siapa tahu, Allah tahu. Tapi kita boleh agak sampai sekarang ni dah buat usaha 20 tahun, tak jadi beriman bersalih. Maknanya 20 tahun buat usaha dengan menipu. Kita pun boleh tahu. Mungkin kita boleh tengok, macam saya boleh tahulah sebab saya boleh tanya Allah. Tapi kamu semua boleh tahu, kesan dia tak ada. Macam Sufyan, kesan dia tak ada. Kenapa kesan dia tak ada? Saya buat kerja dengan apa? Menipu Allah. Tak buat untuk sukakan Allah. Buat untuk lain maksud. Jadi kita kena berubah. Kena buat keputusan untuk bertukar dan berubah dan menangis. Dan buat kerja ni betul-betul untuk sukakan Allah. Baru ada kesan. Kita tak payah tipu. Kita tipu orang boleh. Saya buat dengan ikhlas. Tapi kita tak boleh tipu Allah. Di sini pun tak tipu Allah. Di mahsyar lagi lah tak boleh. Kita cakap saya buat ni untuk Allah. Katakanlah kamu menipu. Kamu buat ni untuk dapat dipanggil ulama. Aku dah buat manusia kat dunia dulu. Panggil kamu ulama. Sekarang kamu tak ada apa-apa kat akhirat ni. Melainkan neraka. Ada? Okey.